Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun pada malam ini dalam satu slot kuliah maghrib anjuran Masjid Kota Damansara ataupun MKD. Dan terima kasih pada semua yang bersama pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita akan sharekan sebentar nanti akan mendapat kebaikan, manfaat dan juga ganjaran yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Terima kasih pada semua yang bersama pada malam ini. Bazid Aziz daripada Muar Johor, Zawawi Kamal, Sri Amanda, Neni Rose, Kak Fatimah Abdul Rahman, Kak Sabariah Abu Samad, Kak Akmal, Seksyen 19 Shah Alam, Muhammad Zuhair, Sri Amanda, gambar dan suara jelas terang, Alhamdulillah. Kak Syam, terima kasih banyak. Okey, malam ni sahabat-sahabat sekalian, saya nak menyambung pengajian kita ataupun pembacaan kitab kita yang biasa kita baca di masjid lah, di Masjid Kota Damansara. Jadual saya pada setiap 29 hari bulan, setiap bulan yang ada 29 hari bulan. Itu jadual saya lah. Macam hari ni 29 Januari kan. Maknanya bulan depan tak adalah kot. Bulan depan 28 aja. Mana nak dicari 29 Februari tu kan. Tak jumpa empat raya ni. Jadi saya baca kitab ni, 20 golongan yang menyesal pada hari kiamat. 20 golongan yang menyesal pada hari kiamat. Dan kita dah bincang pada bulan yang lepas, 29 Disember, secara online juga, iaitu masih dalam golongan yang ke-9 yang bakal menyesal pada hari kiamat, iaitulah menderhakai ibu bapa. Menderhakai ibu bapa. Jadi kita dah bincang bulan lepas sebahagiannya, dan insya-Allah saya akan sambung. Mana yang kod-kod yang ada kitab yang sama boleh tengok muka surat 59
perenggan yang kedua atau perenggan di tengah lah, yang bermula dengan kalimah apakah. Apakah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Disebut dan dinyatakan di dalam kitab ini, muka surat 59. Apakah yang diharapkan oleh manusia di dunia ini? Dibuat tanda soal. Apa yang kita harap atas dunia ini? Tanda soal. Kemudian ditanya lagi, apakah agar panjang umurnya? Kalau saya tanya tuan-tuan, ibu-ibu, tak payahlah tanya saya sendiri pun. Kalau boleh nak hidup lama, tak nak mati lagi. Kan? Kalau boleh kita nak hidup ni lebih 100 tahun lah kot. Tu dia punya berangan. Nabi kata 60 ke 70 aja umur kita dah. Average lah Nabi sebut. Tapi apa dia panggil? Sanubari kita ni kalau boleh tak nak mati. Kan? Fitrah kita kalau boleh nak hidup atas dunia seronok. Jadi dia kata, apakah agar panjang umurnya? Jawapan dia ya. Nampak? Penulis kitab ni pun tahu. Dia jawab ya. Ataupun apakah memperolehi rezeki yang lapang ataupun luas? Kalau ditanya atas dunia ni apa kita nak? Kita nak rezeki yang melimpah ruah. Macam tu kan? Rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang tak putus. Macam tu. Orang kata murah rezeki lah. Murah rezeki. Jawapan dia, kata penulis kitab ini, ya. So, maka jalan untuk mewujudkan keinginan itu. Maknanya apa? Rahsia nak dapat dua benda tadi. Ya Allah ya Tuhan. Untung yang dengar kuliah live malam ni. Untung besar. Kita nak bocorkan rahsia ni. Nama rahsia tak, mana boleh cerita kan. Tapi tak apa, agama membenarkan kita cerita. Biar orang kata apa, kita boleh share-share, kongsi-kongsi dengan kawan-kawan kita yang lain, insya-Allah. So bahasa mudah dia saya nak sebut macam ni. Apa rahsia kalau kita nak umur panjang dan rezeki kita murah? Lama kan. Sebab tu saya katalah tadi, siapa yang dengar malam ni untung dia. Tak, untung insya-Allah. Isyak pukul apa 8.41 kalau Kuala Lumpur lah. Sebab saya akan berhenti isyak, saya akan berhentilah. Itu yang pihak penganjur minta pada saya, insya-Allah. Alright, baik tuan-tuan ibu-ibu sekalian. So, dengar baik-baik, simple saja, dan benda ni saya yakin dan percaya saya, tuan-tuan ibu-ibu sudah buat. Cuma kita tak tahu, ini rupanya kalau aku buat macam ni, Allah bagi panjang umur, Allah bagi murah rezeki. Kan? Nak kan? Dengar baik-baik. Dia kata, maka jalan untuk mewujudkan keinginan itu, maknanya yang nak umur panjang dan nak rezeki yang murah tadi, telah ditunjukkan oleh Nabi SAW dengan sabdanya. Nabi kata, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, maknanya bahasa mudah dia, rezeki tak putus lah. Rezeki kita cantik, rezeki kita okey, rezeki kita elok, rezeki kita ni tak putus, macam itulah lebih kurang maksudnya. Nabi kata siapa yang nak panjang umur, satu, dan yang kedua nak bertambah rezekinya, makna rezeki dia jadi cantik elok, maka kata Nabi, hendaklah ia berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan menyambung tali silaturahim. Tu dia. Dapat ya. Nabi kata siapa nak murah rezeki, nak panjang umur, Nabi kata nombor satu, berbuat baiklah pada ibu bapa kita. Yang kedua ialah menyambungkan atau menjaga hubungan silaturahim. Baik, terima kasih Muhammad Sharif, Cerah Perdana, Kak Sabaria Abu Samad, Kak Jamalia Jaafar, Saliza Liza, Hafsah Yusof,
Raja Fauziah, Raja Idris Singapura, Mokhtar Muda Kuala Nerus Terengganu. Lama tak jumpa, lama tak keluar appear nama Mokhtar Muda Kuala Nerus. Mungkin ada kot tapi dia tak ada komen kan. Yazis Tokai, lama tak live dengan Ustaz. Alhamdulillah ada. Nur Hayati, Haji Ibrahim, Kak Jamaliah Jaafar. Saya live sebenarnya tiap-tiap malam, tapi lepas isyak lah. Isnin sampai Jumaat tu jadual saya lepas isyak pukul 9 suku. Tiap-tiap hari Isnin sampai Jumaat sahaja. Sabtu Ahad saya cuti, Khamis macam malam semalam baca Yasin. Itu je. Untuk PKP ni lah. Kan, insya-Allah. Alright. So kita kena buat dua benda tadi. Yang pertama, menjaga hubungan baik dengan ibu bapa. So, kita pesan sekali lagi, dan pesanan ini semua ustaz, semua asatizah dah pesan, iaitu buat baiklah pada mak ayah kita. Wajib hukumnya kita berbuat baik, berlaku ihsan, menghormati, memuliakan, mengangkat darjat mereka, memuliakan mereka dengan tahap yang paling tinggi yang sepatutnya selagi mereka masih hidup. Allahu Akbar. Ya, macam saya, ayah dah tak ada, ibu pun dah tak ada. Ayah mertua pun dah tak ada, mak mertua pun dah tak ada. Kan baru ni saya ada post kan dalam Facebook saya, 25 Januari, hari ni 29 kan, 25 itu hari, kalau arwah ayah saya hidup lah kan. Kalau hidup ni cerita kalau hidup, tapi dia dah meninggal kan. Kalau dia hidup ni maknanya umur dia 96 tahun. Kan. Dia meninggal tahun 91. 9 September. Saya tingkatan 5 masa tu. Jadi saya sempat hidup dengan arwah ayah ni 17 tahun je lah. Dengan arwah mak meninggal 28 Februari tahun lepas. Betul, tahun lepas. Ni nak genap setahun dah. Saya sempat hidup dengan arwah mak 46 tahun. Lama lagi lah. Tapi dengan arwah ayah sekejap aja, 17 tahun. Sebab saya anak bongsu kan. Saya anak bongsu daripada 13 beradik. Jadi ialah bongsu yang paling last sekali 13 kan. Jadi rezeki saya dengan arwah ayah ni sekejap aja, 17 tahun je kan. Tapi ialah banyak kenangan jugalah, insya-Allah. Jadi selagi mak ayah kita masih hidup, selagi mereka masih hidup, berbaktilah, buatlah kebaikan. Jangan kita mengeluh lah, jangan kita banyak condemn. Jangan. Saya pesan untuk diri saya, yalah, walaupun mak ayah kita dah tak ada kan, yang ni saya cerita mana yang masih ada, tolonglah kan, kita berbakti pada mereka semaksimum yang mungkin. Tunaikan apa sahaja kehendak mereka sedaya yang kita mungkin. Kalau itu yang kita buat berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, kita akan dipanjangkan usia oleh Allah. Dan dipanjang usia ni ada ulama bincang juga, ada dua maksud. Satu memang umur kita panjang. Panjang ni makna dari segi nombor tu. Mungkin 6-70 besok baru kita meninggal. Macam itulah panjang. Ada yang menilai panjang umur tu maksudnya walaupun kita meninggal umur muda ke berapa, tapi keberkatan umur tu ada. Maknanya pengisian hidup dengan katalah umur 40 meninggal kan. Tapi 40 dia tu sangat padat. Macam tu kan. Macam Imam Nawawi kan, dia meninggal 40 lebih kan. Imam Nawawi yang menulis kitab Riyadhus Salihin, macam tu. Jadi apa yang kita nak ialah berbakti pada mereka. Kalau itu yang kita buat, insya-Allah janji Nabi, janji Allah tak pernah yang tak betul. Nabi kata kamu akan dipanjangkan usia dan dimurahkan rezeki. Dan benda ni saya rasa semua orang dah alami dah. Kan? Semua orang dah alami. Bila kita berbakti pada orang tua kita, dia punya barakah hidup tu satu macam.
Oh, lain. Satu saya kata orang yang masih hidup, mak ayah dia beruntung sebab mereka masih ada lagi ruang untuk didoakan oleh mak ayah mereka. Macam kami yang dah meninggal, mak ayah, mak mentua semua dah tak ada ni, keberkatan doa tu dah tak ada. Kami dah tak dapat, dah tak rasa kan, sebab diorang pun dah tak ada. Macam tu. Jadi poin dia sekarang ni, bagi sahabat-sahabat, ibu-ibu, tuan-tuan yang mak ayah masih hidup, berbaktilah. Tak usahlah buat benda yang menyakitkan, sehingga Allah sebut dalam Quran, wala takullahuma uffin. Jangan kamu mengherdik atau berkata, bukan herdik, berkata kepada keduanya, oh. Itu translate dia gitulah. Oh tu ulama kata perkat dua huruf, alif fa, uffin, itu spelling dalam bahasa Arab. Jangan kamu kata pada keduanya, oh. Jangan. Apa herdik, apatah lagi maki hamun, orang tua ni tak gunalah. Oh, na'udzubillah, tuan-tuan, jangan buat. Saya dah cerita kan, sebulan dua lepas, ada makcik yang jumpa saya lepas kuliah ni, cerita lama lah, berapa tahun dulu. Menangis dia. Lepas saya kuliah, saya nak duduk makan, dia datang menangis-nangis macam budak kecil. Ya Allah. Saya kata, makcik kenapa makcik? Dia kata, ustaz, saya nak mengadu ustaz. Saya nak sebut benda ni tak gamak, tapi saya kena sebut lah, supaya kita celik mata ada anak yang korang hajar macam ni. Saya kata, kenapa makcik? Ustaz, anak saya panggil saya babi ustaz. Astaghfirullahalazim. Saya dengar-dengar masa tu, ya Allah, menyirap darah ni. Rasa, aku kalau jumpa anak makcik ni, aku bagi penerajang sekali lah. Geram tuan-tuan. Kita cakap uffin pun tak boleh. Oh tu makna oh, nantilah dulu sekejap, apalah kan, pun tak boleh. Kita panggil dengan binatang tu lagi teruk, lagi besar dosa. Tak berkat hidup, jangan buat pasal. Jangan. Tak ada keberkatan hidup. Ya. Jadi tolong, saya pesan macam ni, bahasa mudah dia macam ni. Mak ayah kita masih hidup, kita jaga elok-elok. Buatlah apa kehendak dia, usahakanlah yang terbaik, yang kita daya, yang kita mampu kan. Sesekali kita balik kampung, tengok rumah mak ayah kita panas, aircon tak ada, kita carilah duit sikit, bubuhlah aircon. Macam tu. Yang rumah kita beraircon, rumah orang tua tu berkipas je. Kesian mak ayah kita kan. Kita nak balas jasa mereka ni, tak usahlah, memang tak terbalas. Sahabat Nabi SAW yang sangat masyhur ceritanya, yang sampai pada satu tahap dia dukung mak dia pergi buat kerja haji. Masa tawaf dia dukung atas belakang ni kan, dia dukung. Masa sa'i dia dukung, melontar dia dukung. Habis kerja haji, balik jumpa Nabi, wahai Rasulullah, aku baru ni pergi haji ni, dukung dukung ibu aku. Adakah jasa aku dah berjaya membalas jasa ibu aku? Jasa ibu yang membesar, melahir, beranak, menyusukan aku semua ni, adakah terbalas? Nabi kata belum. Allahu Akbar. Kita nak balas kot mana tuan-tuan? Tak terbalas. Tak usah cakap besar lah kan. Jangan rasa aku hari ni kaya raya hebat berkat titik peluh aku banyak cekadak tuan-tuan. Tak usah. Jangan perasan sangat kan. Kita jadi hebat ke hari ni, kita kaya raya ke hari ni, sebenarnya barakah doa ibu dan ayah kita. Kena ingat yang tu, kena ingat kan. Saya ingat arwah ayah saya, dia pesan apa masa, ialah kita masa sekolah rendah, sekolah menengah kan, nakal. Saya sekolah menengah, sekolah agama tuan, sekolah menengah agama, Rawang, Samir. Hari ni orang panggil sekolah tu, nama dia Samir, sekolah agama menengah Rawang. Samir ni alhamdulillah lah, banyak melahirkan insan-insan yang hebat jugalah saya tengok kan. Ustaz Haryanto Samir, Imam satu Masjid Negara sekarang Ustaz Ehsan Husni, tu pun Samir juga. Senior saya setahun, partner saya main pingpong masa waktu sekolah dulu kan, zaman itulah. Lepas tu siapa lagi, Ustaz Hasnil,
yang pembimbing tabung haji travel tu, dengan kembarnya Ustaz Hasnul yang sekarang bekerja di Sekolah Sukan Bukit Jalil sebagai guru agama kan. Tu orang hebat-hebat tu. Tu semua keluaran Samir lah tu. Kan? Saya ingat lagi masa tu saya tingkatan 3. Lepas masa tu SRP kan. SRP masa tu. Dia tak ada PMR lah. Masa tu zaman-zaman SRP kan. Jadi kita ni dah memberontak lah tuan-tuan. Saya masa tu ya Allah berontak. Ingat habis SRP kalau dapat keputusan cun masa tu, ingat nak pindah sekolah. Pindah sekolah pun tak agak-agak daripada sekolah agama nak pindah sekolah biasa. Kan, sekolah menengah biasa. Konon kan, malas mengajar agama. Konon. Kalau cakap kat arwah ayah relax je. Arwah ayah saya ni jenis relax, dia jenis penyabar, jenis relax je. Dengan anak-anak ni sangat sayang dan dia relax saja. Dia kata kau sambung je lah dekat Rawang tu. Manalah tahu. Yang tu yang saya ingat kan. Dia kata apa? Manalah tahu kau sambung je kat situ lagi 2 tahun sampai tingkatan 5, ada rezeki kau pergi Mesir. Saya bila dia cakap macam tu tuan, terduduk kita kan. Aku ni kenapa nak melawan pula ni kan. Tak mau dengar cakap orang tua ni. Akhirnya saya pun dalam hati yang memberontak kan masa tu, tak apalah ya, saya sambung je lah. Kita mengaji dan alhamdulillah akhirnya ke Mesir. Tengok masin mulut orang kata kan, berkat doa tu. Itu yang kita nak. Jangan melawan tuan-tuan. Sebab kalau lawan ni Allah bayar cash. Dipanggil COD lah. Cash on delivery. Musim-musim PKP ni COD je kan. Jadi tak usah lawan lah. Itu untuk yang masih hidup. Kita bantu mereka, ziarah mereka. Kalau jauh PKP tak boleh ke mana, telefon, tanya khabar tak. Jadilah hantar duit, transport online ke macam mana, pandai-pandai kita lah. Selama menyantuni mereka masih hidup je tuan. Dah mati tak boleh buat apa dah. Dan untuk yang dah meninggal dunia, tu sekejap tu saya nak tengok komen sekejap. Terima kasih Nur Hayati Haji Ibrahim, Nani, Kak Syam yang mencatat, Saliza Liza, Azizan Ahmad, UTS, terima kasih, Ramlah Mat Lazim, Kak Mariah Chan Singapura, Ustaz Pak Usu UTS. Memang dalam adik-beradik orang panggil saya Pak Usu lah, pasal saya bongsu kan. Last call nombor 13 memang panggil Pak Usu lah. Kak Sabariah undur diri, sila-sila. Pak Din, terima kasih. Kak Maria Chan Singapura. Saya Mak Teh. Mak Teh ni nombor apa? Nombor 2 itu Angah. Rosnani Manan, terima kasih. Siti Zaleha Muhammad, Hazlina Abdullah, Kak Natifah Ahmad Singapura, Rosita Ita, Rosnani Manan. Ya Allah, anak jenis apa tu? Itulah kan, sedih dipanggil mak dia macam tu kan. Janganlah, tak baik lah, memang berdosa lah, tak usah buat macam tu. Allahu Akbar. Mak ada rumah sendiri, tapi saya ajak mak tinggal dengan saya sebab dah terlalu tua. Rumah yang lain dia tak nak sangat, mungkin serasi. Dia memang macam tu. Biasanya ibu ni dia lebih serasi dengan anak perempuan kan. Anak lelaki tak boleh lama dia, sehari 2 dah nak balik. Dia biasanya macam tu. Cikgu Rosliadi, Cikgu Rosli. Cikgu Rosli. Nama apa tu? Rosliadi Rosli. Adjust phone tu Ustaz, kamera tala kat atas. Ya ke? Kamera tala kat atas. Ambil betul cikgu. Hala ke mana? Rasanya, tapi yang penting muka saya dapat tak? InsyaAllah. Cikgunya macam-macam. Alamak, Ustaz Alim Nasir ada ke? Giliran mendengar. Thank you bro, dengar kuliah adik hari ni. Kan. Siti Habibah, sahabat sekolah saya ni. Habibah, tumpang bangga Ustaz, alhamdulillah.
Okey, dah nampak wajah tampan ustaz macam-macam ni. Kamera dia kot yang hala tak tahu ke mana ni kan. Jangan macam-macam. Terima kasih Kak Zah. Muhammad Johan, terima kasih. Sihat-sihat alhamdulillah. Abang Mat Isop Gombak, Kak Azian Kamarudin, Raja Haniza Raja Idris Singapura. Saya ikut calon suami pilihan arwah abah untuk menjaga silaturahim. Alhamdulillah, tahniah Kak Raja Haniza. Rohayu Abdul Wahid, Siti Fatimah Cik Awang. Alhamdulillah. Baik, tersambung sikit lagi. Itu nombor satu. Maknanya selagi mak ayah kita masih hidup, kita raih sebaiknya, insya-Allah. Yang kedua, mungkin macam kita yang alami kan, ustaz, mak ayah saya dah tak ada, ustaz, orang tua dah meninggal semua, mentua pun dah tak ada. So kalau yang meninggal mudah saja, everyday, setiap hari kita doakan mereka. Itu wajib. Pada saya kita letak hukum wajib lah. Wajib kita doakan tiap kali lepas solat fardu, minta keampunan, minta Allah rahmati mak ayah kita. Mereka dah meninggal, minta ya Allah Kau lapangkan kuburan mereka ya Allah. Kau tenangkan mereka di alam barzah. Kau jadikan kubur mereka seperti taman-taman syurga. Janganlah kau jadikan kubur mereka seperti kawah-kawah api neraka. Dan kau masukkan mereka ke dalam syurga Firdausmu nanti ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Doa macam tu. Ingat, bila doa syurga, minta syurga Firdaus. Itu Nabi suruh. Kan kadang kita ni rasa yalah kita sedar diri kan. Kita sedar diri. Kita kata saya malu nak minta ustaz syurga Firdaus, macam tak layak aja kan. Tak usahlah, layak tak layak pun kita minta aja. Sebab Nabi kata bila kamu doa mintalah syurga Firdaus. Sebab ada beberapa sebab yang Nabi suruh minta. Pertama, kata Nabi, sebab syurga Firdaus tu syurga yang paling tinggi. Paling grade nombor 1 lah, kita kata nombor 1. Yang kedua, sebab Nabi kata syurga Firdaus terletak di bawah arasy Allah, dekat dengan arasy Allah. Dan yang ketiga, kata Nabi, kerana daripada syurga Firdaus itulah terbitnya, kita panggil ibu sungai lah. Di mana sungai yang ada dalam syurga Firdaus, sungai itulah yang akan mengalirkan pula sungai-sungai lain di syurga yang lain-lain. Dia macam induknya dekat situ. Dia punya main dia dekat dalam syurga Firdaus. Jadi bila kita doa, terutama minta doa keampunan mak ayah kita, mintalah syurga Firdaus, ya, insya-Allah. Dan lagi apa, selain itu kita boleh ziarah kuburan mereka. Kalau dekat boleh ziarah selalu, kalau jauh bolehlah sesekali, setahun berapa kali ke, sebulan sekali ke, macam mana kita aturkanlah. Cuma ialah musim-musim Covid, PKP ni banyak kekangan kan. Itu tak boleh nak kata apalah. Dan yang ketiga, boleh juga setiap minggu kita hadiahkan Yasin, tak ada masalah. Kalau boleh tiap hari pun lagi cantik. Tapi biasa orang Melayu malam Jumaat dia baca Yasin kan. Jadi kita hadiahkan baca Yasin tu, insya-Allah setiap minggu kita buat. Itulah orang kata cara kita nak balas jasa mak ayah kita yang telah meninggal dunia, termasuk mertua kita juga. Sama je. Sebab mak mertua level dia sama macam mak ayah kita sendiri kan. Sama je. Jadi kalau semua tu dah meninggal, itu kaedah yang terbaik. Boleh juga kata ulama, kita buat ibadah, kita niat pahala untuk arwah mak ayah kita. Boleh. Katalah kita transfer online RM50 ke rumah kebajikan, madrasah, tahfiz, atau infak pada ustaz ke mana ke, tak kisahlah kan, niat derma. Kita niatlah, ya Allah, aku infak RM50 pada surau ni dengan niat pahala engkau hadiah pada arwah mak ayah di alam barzah. Boleh, kata ulama. Kita baca Quran tiap hari, ambillah sikit, ya Allah, hari ni bacaan Quran aku pahala untuk arwah mak ayah. Boleh. Jadi tuan-tuan, itu kaedah apabila mak ayah kita, mertua kita sudah meninggal dunia. Boleh nah? Baik. Kemudian lagi, Allahu Akbar. Terima kasih
uh, Siti Fatimah Cik Awang, Kak Salami Abdul Ghani, Muhammad Iqbal Salahuddin. Salam Pak Usu. Waalaikumsalam Bal. Gombak clear, jangan koyak Manchester tak apa nak clear sebab kena. Itu biasalah bro kan. Bola kadang dengan tim kuat macam Liverpool kita menang kan. Dengan Sheffield ni tim paling bawah kalah pula. Biasalah tu. Zawawi Kamal, Pak Usul saya ni Ustaz Awi. Dia tim MU. Allahu Akbar. Nur Azimah Muhammad Arifin, terima kasih. Siti Zaliha Muhammad, alhamdulillah Ustaz, saya selalu doakan arwah ibu ayah, juga arwah suami serta arwah ibu bapa mertua yang telah pergi, semoga di tempat syurga Firdaus. Amin ya Allah. Minta syurga tertinggi setiap kali lepas solat. Alamak Ustaz Alim, bro, Liverpool. Ustaz Alim Nasir Liverpool, Ustaz Salahuddin dengan saya Manchester. Habis nak buat macam mana kan? Walaupun berlainan tim, tapi hubungan adik-beradik tetap mantap. Thank you bro. Okey, sambung lagi. Sajalah kita selang-seli baca komen-komen sahabat-sahabat sikit nah. Alright. Yang kedua yang Nabi sebut dalam hadis tadi, siapa yang nak panjang usianya, umurnya diberkati Allah, kemudian apa tadi, rezekinya dimurahkan Allah. Bab rezeki ni jangan buat main kan. Rezeki ni Allah yang pegang, dan rezeki ni dia dah susun. Tapi kadang-kadang kita ni kalut dengan rezeki tak? Kalut. Sebab itu dalam hadis kursi, saya ingat almarhum Syekh Ahmad Mutawali Sya'rawi pernah sebut hadis ni dalam kuliah hadis lah kan. Antaranya disebut dalam hadis kursi itu, Allah berfirman, Allah kata, la tas'alu an rizki ghada. Sahabat, saya minta maaf dalamnya ada ustaz kan kalau saya silap kefahaman, tapi saya cuba hurai yang terbaik lah. Allah sebutlah hadis kursi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, la tas'alu an rizkin ghadan ataupun ghada, jangan kamu pernah bertanya kepada aku tentang rezeki kamu untuk esok hari, sebagaimana kata Allah, aku tidak pernah pun bertanya tentang apa ibadah yang kamu nak buat besok. Padu tak? Very dia padu lah. Jangan main. Itu kalau tak reti bahasa juga tu tak tahu nak cakap apa dah. Kan? Maknanya Allah kata, engkau jangan, bahasa mudah lah, kita terjemah bahasa mudah kita. Allah kata, engkau tak usah sibuk lah pasal rezeki yang aku dah atur untuk korang. Sebagaimana aku pun sebagai Tuhan, kata Allah, tak pernah sibuk ibadah apa engkau nak buat besok. Allah tak pernah tanya pun kita, esok nak semayang ke? Esok ada nak sedekah ke? Allah tak pernah tanya. Dan macam itulah kita tak usah kalut dengan rezeki. Jangan tanya esok aku nak makan apa agak-agak ni Allah nak bagi. Tak usah. Sebab Allah kata aku ni khairur razikin. Wallahu khairur razikin. Allah kata dialah Tuhan yang sebaik-baik pengatur rezeki setiap makhluk. So, tak usah kalut lah. Kita buat kerja macam biasa, usaha macam biasa, meniaga macam biasa, kalau yang bertani, bercocok tanam, berkebun macam biasa, buat kerja harian macam biasa. Jangan lupa bismillah, tawakal ala Allah. Rezeki kok mana, melimpah ruah ke, banyak ke, sikit, semua dia dah atur kan. Hari ni kita makan nasi berapa ribu butir, Allah atur siap dah, tak usah kalut lah. Kan. Sebagaimana Allah tak tanya pun apa ibadah yang kita nak buat besok. Allah tak pernah tanya kita kan. Jadi kita jangan kalut dengan Allah. Bahasa mudah dia, biar Allah buat kerja dia, kita buat kerja kita. Kita jangan sibuk kerja Allah. Macam tu kan. Ialah macam kita kan, kalau kita sibuk kerja orang pun naik angin tu
Bini kita katalah masak, menjahit, kita datang menyebuk kan. Oh yang ini jarum ni saiz berapa, ni berapa hari, menyebuk. Bukan tolong, menyebuk. Tolong menyebuk dia panggil. Tak kena angin bini tu, dia ambil jarum, dia cocok kat perut kita, tak masih je kan. Jadi Allah pun begitulah lebih kurangnya dah. Bahasa mudah kefahaman dia macam tu lah. Tak usah kalut lah. Bah rezeki ni kata ulama, tak salah. Itu Allah dah atur dah. Kan? Dia dah tetap, dah tentu dah sampai kita mati ni. Rezeki kita macam mana. Dia dah atur siap. Cuma dalam kefahaman akidah ahli sunnah wal jamaah, wajib usaha. Itu je ceritanya. Wajib bekerja, wajib cari nafkah kan. Itu kita kena buat. Jadi, habis yang tu ringkas lah nombor 1. Yang kedua. Sekejap. Usul nak tanya, betul ke kalau salah faham bergaduh, lepas tu tak bertegur dalam masa 3 hari atau lebih 3 hari, Allah melaknat orang yang tak bertegur tu? Betul? Kan? Dalam Islam, kita dibenarkan untuk tidak bertegur kerana sebab tertentu. Katalah sisi faham, suami isteri lah contoh dah, orang dah kahwin. Ataupun dengan jiran ke, dengan bos ke, bergaduh-gaduh, tak bercakap. Biasa orang bergaduh tak bercakap lah. Tak bercakap tu boleh tak bercakap, tak menegur ni dalam tempoh paling tinggi 3 hari je. 3 hari itu dipanggil tempoh bertenang. Tempoh bertenang. Tempoh muhasabah diri. Tempoh orang kata nak relax, cool down balik. Lepas 3 hari kena tegur, kena senyum, kena menyapa balik. Habis ustaz, saya dah tegur, dia buat masam je hari ke-4 ke-5, itu dia tanggung dosa. Kita dah lepas dah 3 hari tu aja. Jadi ingat, 3 hari sahaja. Orang Melayu 3 tahun. Orang Melayu 3 kali raya tak datang. Nampak? Teruk orang Melayu ni. Bukan semua lah, sikit-sikit lah tak. Segelintir kan kena kecam pula. Kan? Jadi Allah ni dia tahu hati kita ni bukan kadang-kadang bukan cepat boleh berubah begitu kan. Dia ada tempoh. Sebab tu 3 hari tu kata ulama, bahasa kita ni panggil tempoh bertenang. Kan? Tempoh bertenang kan. Supaya kita muhasabah balik. Yang aku nak masam muka dengan isteri pasal apa? Bini tiap hari buat kerja rumah, penat, lelah, tak hargai, tak baik macam ni. Muhasabah balik. Tegur balik. Okey lah. Elok balik hubungan tu. Contoh gitulah kan. Jadi jangan lebih 3 hari. Lebih 3 hari berdosa. Terima kasih Ustaz nasihat yang diberi. Hebat Ustaz URN. Apa yang hebatnya? Kak Azian Kamarudin, very depadu Ustaz Adih ni. Malunya pada Allah jika bertanya tentang rezeki yang telah disediakan. Rezeki ni semuanya Allah atur. Tak perlu takut kalut. Yang penting usaha. Betul Kak. Very depadu no? Gaya muslimah suka cakap ayat macam tu kan. Very depadu. Okay Bal, thank you. So maknanya sahabat sekalian, itu ceritanya. Baik, habis. Saya ada masa sikit lagi. Ni dah 8.33 kan. 8.41 waktu dah. Okey, sikit lagi dalam masa 7 minit. 7 minit. Lebih kurang 7-8 minit ni saya nak sambung yang kedua tadi. Yang kedua ni untuk berdasarkan hadis Nabi tadi, tapi Iqbal dah tanya dah tadi kan. Dia berkait juga sebenarnya. Yang kedua untuk memberkati umur kita, berkat dan panjang usia dan dimurahkan rezeki. Selain nombor 1 memuliakan ibu bapa tadi, yang kedua Nabi sebut dalam hadis tadi ialah menyambung silaturrahim. Itu berkait soalan Iqbal tadi tu, kalau tak bertegur kan, itu memutuskan silaturahim. Ingat, jangan jadi pemutus, jadilah penyambung. Ya, jangan jadi pemutus, jadilah penyambung silaturahim. Berdasarkan hadis Nabi yang lain, Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannatal qati', tidak akan masuk ke dalam syurga orang yang memutuskan tali silaturahim. Tak masuk syurga abang, kakak, makcik, tak masuk syurga.
orang yang saja tak ada kerja, bergaduh dengan orang, suka cari pasal, suka memutus silaturahim, suka nak cari balah, tak masuk syurga, maknanya masuk neraka. Tu je senang ceritanya. Jadi tolonglah jaga dua hubungan ini, hubungan dengan ibu bapa, hubungan kekeluargaan. Silaturahim ni termasuk adik-beradik, ipar duai, biras, menantu, besan, termasuk jiran tetangga, termasuk rakan sekerja, termasuk jamaah surau masjid, termasuk kawan-kawan kita, geng-geng sekolah, reunion tak reunion, semua jaga silaturahim. Dan ada satu lagi kelebihan yang Nabi sebut, nak panjang lagi umur kita ni dan berkat juga hidup, Nabi kata sambungkan silaturahim ibu dan ayah kamu. Maknanya mak ayah kita ada kawan-kawan dia dulu yang masih hidup. Mak ayah kita dah meninggal kan, kawan-kawan dia masih hidup. Kita sambung silaturahim tu. Kita sebagai anak ni sambung silaturahim mak ayah kita dulu. Kita bersuai kenal, menjalin hubungan baik dengan kawan arwah ayah kita, kawan arwah mak kita. Mesti kita kenal geng-geng kampung dia kan, Makcik Lijah ke Haji Makno ke siapa tak kisahlah yang kita kenal. Jadi kita sambung, kita menyambung silaturahim tu, dapat pahala. Ada barakahnya. Nabi kata Allah akan panjangkan usia kamu, murahkan rezeki. Allahu Akbar. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, ini perkara yang sangat penting. Dan saya dah banyak dah tengok sebenarnya kejadian-kejadian kejadian ngeri memutuskan silaturahim, berbalah adik-beradik kan. Benda-benda tu ialah banyak berlaku dalam Ustaz Alim buat lawak. Lapis 3 hari tak mau jual bertagur, paninju jawab. Allah, makna motor dah meninggal bro. Kan, itu hari kan ada WhatsApp kan dalam grup kita 3 beradik tu. Bila? Sebulan 2 lepas kan. Al-Fatihah lah untuk makna motor tu, insya-Allah. Terima kasih Ustaz atas ingatan. Terima kasih Kak Maria Chan daripada Singapura, selalu support kuliah kita kan, insya-Allah. Alright, sikit lagi saya nak perhabiskan tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. So maknanya kita ambil ruang yang ada ini. Yang pertama tadi, selagi mak ayah kita, orang tua kita, mertua kita masih hidup, berbaktilah sebaiknya, kerana itulah sahaja mertua yang kita ada, ibu bapa yang kita ada, tidak ada galang gantinya. Selama mereka masih ada, masih wujud di dunia ni, kita berbaktilah sebaiknya, insya-Allah. Kan? Tapi andai mereka sudah tiada, macam yang saya sebut tadilah, banyak kaedah kita boleh memanjangkan pahala-pahala untuk mereka. Sebab ingat, mereka yang sudah meninggal dunia ni, mereka sudah tidak ada ruang seperti mana orang yang masih hidup. Kan, macam kita yang masih hidup ni ada ruang nak baca Quran, nak berzikir, nak makan minum, nak itu nak ini kan, masih ada ruang. Tapi orang dah meninggal, dia tak ada dah ruang tu. Dia tak ada dah ruang nak dengar kuliah, nak sedekah, nak baca Quran, nak berzikir, nak berselawat, tak ada. Jadi kitalah waris-waris yang ada ni memanjangkan pahala itu yang Nabi sebut apa? Bila mati anak Adam, in qata'a amaluhu illa min salas, terputus hubungannya, ganjaran pahala kecuali 3 kan. Sedekatun jariyah, sedekah jariyah, kemudian ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dia manfaat, yang dipraktik, dia amal, disebarkan. Dan yang ketiga, waladun solihun yad'ulah. Kalau dia ada anak itu anak yang soleh, anak soleh itu mendoakan mereka, pahala itu akan sampai. Macam kita lah, jadi anak soleh, insya-Allah kita doakan mak ayah kita tiap-tiap waktu solat, sampai doa itu, insya-Allah. Jadi itu kaedah dia kan. Dan kita ambil yang kedua ialah, sementara kita masih ada ruang, nyawa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita ambillah peluang itu, insya-Allah.
Kak Zah. Nak habis dah Kak Zah. Baru menjelma ya. Ke dari tadi menjelma dah ni. Abang Ben kita, Abu Bakar, orang kuat audio kuliah di Ipoh. Ana tinggal mak mentua seorang je lagi, insya-Allah. Jazakallah Ustaz, sama. Lama tak jumpa bang. Itu hari si Abu Muizzuddin kita lah, orang kuat Ipoh kita, dia nak atur kuliah saya ujung Februari ni. Tak tahulah jadi kidok kan. Kalau ada rezeki tu jumpa nanti, insya-Allah. Azizan Ahmad, terima kasih. Kak Azian Kamarudin. Kak Zah lambat masuk. Ajar anak buat kerja sekolah. Tak apa. Thank you Ibal. Jangan lupa hari Ahad malam Arsenal. Agak-agak Nur Azimah, terima kasih Ustaz. Sama-sama, alhamdulillah. Okey, kesimpulan akhir. Dah masuk isyak dah ni. Kesimpulan akhir, yang pertama sekali, muslimin-muslimat, jangan tinggal majlis ilmu, PKP ke PKPB ke, COVID tak COVID, selagi ada ruang online macam ni, ambil lah peluang tu kan. Ustaz Alim Nasir pun dia ada kuliah juga setiap hari saya tengok. Kemudian besok pagi pukul 10 channel Muslim Care kot, saya ada tengok jadual Ustaz Saluddin Nasir, abang saya juga, 10 pagi besok pun dia ada kuliah. Dan banyaklah tuan-tuan boleh tengok lah dalam Facebook live tu kan, tiap-tiap hari ada kuliah. Jadi kita mengaji elok-elok, insya-Allah. Mudah-mudahan ada kebaikannya untuk kita ambil. Dan yang kedua, muslimin muslimat sekalian, berbaktilah pada orang tua kita selagi mereka masih ada, dan kalau mereka dah tiada, itulah kaedah yang saya sebut tadi, berdoa, buat amal dan niat untuk mereka, insya-Allah Allah sampaikan. Ya. Terima kasih pada semua. Kak Zah, Nur Azimah, Mak Arifin, Ben ada di Kelantan. Wah, jauh, merentas negeri Pak. Saliza, Liza, terima kasih banyak. YSM Mentari, habis dah ke? Ya, dah habis. Saya mula dekat-dekat pukul 8 tadi. Jadi isyak kena berhenti lah, sebab itu yang pihak penganjur kita minta, insya-Allah. Tapi boleh tengok ulangan balik lah. Terima kasih Kak Syam, Kak Zah. Ya betul, semangat nak jumpa Ustaz di Ipoh, insya-Allah jumpa. Thank you bro Halim Nasir bagi love 3 love merah kan. Merah tu apa, Liverpool ke Manchester kan. Terima kasih Jasri bagi love juga. Oh, banyak bagi love. Okey, terima kasih banyak juga kepada pihak pengurusan Masjid Kota Damansara, terutamanya Haji Fadil kita, Abang Fadil lah, Abang Long Fadil kita lah, yang saya kenal sejak lama, sejak tahun 1999, sejak di Surau Ar-Rafiq kan. Masa tu dipanggil Pusat Bandar Damansara kan. Sebelum bertukar jadi nama Kota Damansara, atau orang Perak kata Kota Dema. Macam itulah lebih kurang. Ya, insya-Allah. Terima kasih, dan terima kasihlah yang bersama malam ni, yang share, yang komen, yang segala-galanya lah. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, insya-Allah. Kita jumpa lagi akan datang, mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang, kelemahan diri saya sendiri, kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina
شقيا ولا محروما ولا مطرودا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah Tuhan kami, kami mohon padamu ya Allah, ada senarai sahabat-sahabat kami yang positif COVID-19, iaitu Mior Hashim bin Abdul Rahman, Rohila binti Hashim, Mior Syahrizal bin Mior Hashim, Norliana binti Muhammad Amin, Muhammad Omar bin Mior Syahrizal. Mereka telah swab test dan didapati positif kesemuanya. Oleh itu ya Allah, kami mohon, kami tadahkan doa ini, mudah-mudahan Kau berilah kesembuhan segera pada mereka, berikan kesabaran yang terbaik pada mereka, dan juga pada semua pesakit-pesakit COVID-19 yang lain yang telah dijangkiti, mudah-mudahan segera sembuh, dan Kau lenyapkanlah COVID-19 di atas muka bumi ini ya Allah dengan kadar yang paling segera, supaya kami dapat menikmati kehidupan asal kami seperti dahulu insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.